Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Ilahi, justru dengan inayahnya dan kurnianya kita dapat bersama-sama dalam program Kelantan Ikhlas subjek Pendidikan Seni Visual tingkatan 2. Saya doakan para pelajar berada dalam kondisi sihat. Sama-sama kita praktikan SOP pencegahan wabak COVID-19. Kita jaga kita. Murid-murid, sebelum ini, cikgu ingin memperkenalkan nama cikgu, saya, Nik Anita binti Nik Ahmad, dengan panggilan Umi sebagai Guru Pendidikan Seni Visual. Sebentar tadi, kita telah menyaksikan seorang kanak-kanak ber-TikTok dengan pakaian yang berbeza. Yang membezakan kedua-duanya, pakaian tersebut ada hiasannya, sedangkan fungsinya tetap sama, iaitu pakaian yang dipakai ke badan. Walaupun begitu, apabila diperagakan, pakaian dengan berhias ini akan menarik lebih perhatian kerana ia mempunyai nilai tambah dari segi nilai estetika, iaitu keindahan dan mesej yang ada pada hiasannya. Cikgu ingin menarik perhatian murid-murid kepada topik kita pada hari ini, iaitu seni ragang hias. Mengikut standard pembelajaran KSSM, seni ragang hias akan kita bincangkan dan kupas pada hari ini dibahagi kepada 3 kategori. 1. Ragang hias pada pengangkutan. 2. Alat permainan rakyat. Dan 3. Alat domestik. Semua yang ada ini adalah warisan kita yang semakin dilupakan dan tak mungkin sesetengah daripada murid tidak pernah melihatnya kerana ianya sudah jarang digunakan. Okey murid-murid, seni ragang hias bermaksud kepelbagaian hiasan yang dibuat pada sesuatu objek yang memperindah-memperindakannya seterusnya menjadi daya penarik. Ianya diperbuat dengan teliti serta mempunyai nilai estetika yang tinggi. Hiasan ini diistilahkan sebagai ornamen, murid-murid. Ornamen boleh dilihat pada kebanyakan seni kraft, seni hasil karya seni yang lainnya seperti pada seni bina dan seni tekstil. Hiasan ini boleh diolah supaya menjadi pelbagai ragam, berulang-ulang dan berkembang mengikut kesesuaian sesuatu objek yang dihias. Biasanya, hiasan ini dicipta khas untuk sesuatu unit budaya dan pada sesuatu yang tertentu. Ya murid-murid, idea kepada hiasan ini biasanya didasarkan kepada apa yang ada di persekitaran daripada motif flora, fauna, geometri, awan larat dan figuratif, rupa atau bentuk manusia itu sendiri. Buat murid-murid semua, contoh seni ragang hiasan yang paling mudah dan banyak kita saksikan dalam kehidupan seharian adalah hiasan pada tekstil dan hamparan. Pada tenuman songket pula, tekad dan batik, kita boleh saksikan pelbagai jenis hiasan. Kebanyakannya adalah rupa flora itu sendiri. Seni ragang hias juga boleh dilihat pada pelbagai ukiran kayu dan seni tembikar itu sendiri. Apa yang murid-murid perlu tahu pada lazimnya, motif ragang hias pada ukiran kayu dan tembikar juga didasarkan kepada motif-motif flora. Seterusnya, jom kita saksikan alat pengangkutan yang mempunyai ragang hias, iaitu kereta lembu. Kereta lembu sudah jarang digunakan sekarang kerana kehidupan kita sudah semakin moden. Suatu ketika dahulu, kereta lembu ini sangat popular murid-murid, khasnya di negeri Melaka. Seterusnya, ragang hias boleh kita tengok pada beca. Kalau kita pergi ke Bandar Melaka, adakah murid-murid pernah melihat beca? Beca masih digunakan untuk tarikan pelancongan.
dan ia dihias dengan begitu cantik sekali dengan pelbagai ragam. Di pantai timur pula, khasnya di negeri Kelantan, terdapat perahu nelayan yang dilukis dengan corak yang berwarna-warni dan sangat unik. Sesetengah tempat, perahu atau sampan ini dipanggil juga kolek atau sekoci. Ya murid-murid, pada perahu yang berhias, ada ukiran dan catatan yang dibuat pada komponen-komponen tertentu, iaitu pada bangau, linggi, okot dan caping. Pada bahagian koyang, cagak, dayung dan badan perahu pula dihias dengan catatan yang beraneka warna. Ya murid-murid, ragam hias pada perahu tradisional terbahagi kepada 3 hiasan, iaitu flora, fauna dan figuratif. Sebagaimana yang kita tahu, flora dirujuk kepada rupa dan bentuk tumbuh-tumbuhan. Fauna pula yang berkaitan dengan rupa dan bentuk haiwan. Manakala figuratif pula dikaitkan dengan rupa atau bentuk anatomi manusia itu sendiri. Murid-murid, jom kita lihat di bahagian haluan atau paling hadapan perahu, biasanya dilukis dengan motif flora. Begitu juga pada caping yang terletak di haluan perahu. Caping ialah bahagian kepingan yang dilukis dan diukir dengan pohon beringin atau satu elemen yang juga ada pada patung wayang kulit. Okey murid-murid, motif fauna pula boleh dilihat pada komponen yang dinamakan bangau. Komponen ini berfungsi asalnya ialah sebagai penyendal atau mengawal galah, atau kayu panjang agar tersusun rapi dan tidak mudah beralih supaya diletakkan di celahnya. Tahukah murid-murid, kalau diperhatikan betul-betul, motif ini diilhamkan dari rupa kepala burung bangau dalam posisi mendongak ke langit. Kemudiannya, ia diolah dan dihias sehingga rupa sebenar kepala bangau itu hampir tidak kelihatan. Di sini murid-murid, terdapat juga komponen bangau ini diganti dengan motif kepala wayang kulit. Dan ia boleh kita katakan bersifat figuratif. Motif figuratif atau tubuh badan manusia ada juga yang dicat pada badan perahu. Biasanya, ia akan mengambil tempat dan di bahagian hadapan dan haluan perahu, seperti yang kita boleh lihat pada gambar di slide tersebut. Murid-murid, ragam hias pada alatan permainan dan pada wow, iaitu sejenis permainan yang diterbangkan di udara. Juga terdapat pada congkak, iaitu sejenis alat permainan yang mempunyai susunan lubang-lubang yang diletak dengan guli-guli kecil di dalamnya. Congkak ini dimainkan secara berpasangan. Dengan permainan berlumba-lumba untuk menyusun buah guli di dalam lubang mengikut peraturan yang telah ditetapkan. Ya murid-murid, alat permainan ini seterusnya ialah gasing. Gasing permainan dengan cara dipusing menggunakan pacuan tali. Ada gasing yang dipertandingkan dengan cara dipangkah atau diadukan dengan pukulan dan sentuhan sesamanya. Jom kita lihat pula gasing yang dipertandingkan dengan diambil kira tempoh bertahan apabila ia berpusing, murid-murid. Ragam hias pada gasing akan memberi kesan apabila gasing tersebut berputar. Setelah kita melihat permainan gasing, kita fokus pula kepada wow. Sorry murid-murid. Wow adalah permainan tradisional yang memerlukan banyak kemahiran. Daripadanya kehalusan pembuatannya, ragam hiasnya dan pengendaliannya apabila ia diterbangkan.
Di sini permainan wow amat popular di pantai timur Semenanjung, khasnya di negeri Kelantan dan Terengganu. Murid-murid, permainan wow tersebut dipercayai telah wujud sejak beratus tahun dahulu, yang sentiasa kekal bertahan sehingga permainan yang sangat unik sehingga sekarang. Apa yang murid-murid perlu tahu? Ragam hias pada wow lazimnya diilhamkan daripada motif flora. Okey, motif ini direka bentuk di atas lipatan kertas khas yang berwarna dan ditebuk tembus dengan pisau yang tajam menghasilkan rupa yang simetrikal serta seimbang. Ianya ditebuk dan ditampar berlapis-lapis dengan penuh cermat serta menghasilkan sejenis kerja tangan yang sangat bermutu dan indah dipandang. Seterusnya murid-murid, motif pada wow kebanyakannya direka dari satu punca, kemudian dikembangkan dengan memenuhi bahagian komponen badan wow tersebut. Ini dipanggil motif awan larat dengan sifatnya kelihatan lembut, mempunyai silat dan menampakkan prinsip perkembangan serta pergerakan. Murid-murid, pada papan congkak yang dibuat secara komersial, motif flora diukir secara ringkas dan dipanggil ukiran layan sahaja. Untuk set permainan congkak yang lebih eksklusif ini, ada yang dibuat dan diukir di dalam bentuk haiwan seperti burung petalawati, iaitu burung legenda atau angsa. Di sini juga ada congkak yang direka menyerupai bentuk sampan dan diukir dengan ukiran timbul corak awan larat. Ya murid-murid, ragam hias pada alat permainan congkak memberi makna status atau kedudukan masyarakat yang menggunakan permainan tersebut. Congkak yang dinamakan oleh golongan bangsawan sudah tentulah kelihatan lebih bermutu dan hiasannya lebih hebat berbanding dengan congkak yang dimainkan oleh masyarakat bawahan. Kita berbalik kepada reha. Reha ialah kepingan papan yang diukir dan boleh dibuka untuk menjadi tempat meletak nafkah Al-Quran atau kitab semasa ianya hendak ditelaah atau dibaca. Oleh kerana pembuatannya menggunakan kayu, maka kaedah hiasan yang sesuai ialah dengan ukiran. Jenis ukiran yang membuat rakan hias pada reha biasanya ukiran timbul serta ukiran tebuk tembus. Murid-murid, selain daripada itu, kita juga ada acuan putu, iaitu alat yang digunakan untuk membentuk kuih putu. Adunan tepung atau kacang yang diletakkan pada lubang yang diukir mengikut bentuk tertentu. Biasanya, bentuk flora atau daun atau buah. Ada juga bentuk fauna seperti ikan serta rama-rama. Ya murid-murid, kukuran kelapa adalah antara alat yang semakin pupus dan semakin tidak dikenali oleh generasi muda seperti kita. Bentuknya dibuat seakan-akan haiwan yang mempunyai anatomi seperti badan, kaki, kepala dan ekor. Biasanya, ia diukir pada bongkah kayu dengan hiasan ukiran timbul. Pada slide tersebut, ada satu jenis alat domestik yang dinamakan jebak. Jebak pula ialah sejenis sangkar yang digunakan untuk memerangkap burung. Lazimnya murid-murid, ia menggunakan bilah kayu yang diraut. Ragam hiasnya pula dibuat daripada kepingan kayu yang diukir dengan motif flora dan diletakkan
pada bahagian hadapan. Seterusnya murid-murid, terdapat juga motif kaligrafi dan geometrika yang dihias pada rehal. Biasanya, kaligrafi yang diukir berkaitan dengan khat ayat suci Al-Quran. Manakala geometrika pula mengambil motif arabes yang mengembangkan garisan dan rupa yang tepat dan seimbang. Murid-murid, motif flora pada rehal kebanyakannya mengambil motif ukiran awan larat, perkembangan sulur dan daun yang simetri. Motif bunga digunakan untuk menampakkan prinsip penegasan tersebut. Motif flora pula pada permukaan jebat puyuh juga mengambil prinsip keseimbangan dengan mengembangkan corak motif secara simetri. Motif flora amat sesuai untuk hiasan jebat puyuh kerana kepenggunaannya berkaitan dengan kesatuan dalam alam sekitar. Murid-murid, jom kita lihat terdapatnya pelbagai hiasan pada jebat puyuh mengikut kesesuaian reka bentuknya. Terdapat juga jebat puyuh yang menampilkan motif fauna dan yang ringkas dengan kesesuaiannya tersendiri. Ya, di sini motif flora dan fauna diukir dengan begitu teliti pada acuan putu. Bentuknya yang ringkas dan comel akan menghasilkan kuih putu yang akan menjadi kesukaan kanak-kanak. Motif bunga pula, buah dan rama-rama adalah motif-motif lazim pada hiasan acuan putu tersebut. Di sini juga, corak awan larat mengambil tempat pada ragam hias kukuran kelapa. Motif flora dikembangkan untuk memenuhi ruang yang agak besar pada badan kukuran kelapa tersebut. Garisan sepadan digunakan untuk memerangkap corak ragam hias agar kelihatan kemas. Kreativiti tukang pandai kayu akan menghasilkan ragam hias yang menarik. Bentuk kukuran kelapa amat sesuai dihias dengan rupa dan bentuk fauna itu sendiri, seperti reptilia untuk menyerahkan kehebatannya. Apa yang kita dapat lihat di sini, tokoh ragam hias yang terkenal adalah Hasni bin Ali, tukang ulung perahu tradisional. Seterusnya, tokoh ragam hias yang kedua iaitu adiguru wow tradisional iaitu Syafi'i bin Yusuf. Okey murid-murid, di akhir pembelajaran kita hari ini, cikgu harap murid-murid dapat menterjemah dan menggalurkan apa yang kita belajar dalam bidang 1, iaitu tajuk ragam hias pada alat pengangkutan tradisional, alat permainan tradisional dan alat domestik. Sekian dulu, jumpa lagi di lain masa.